Baiklah, kita nak teruskan perbincangan ini tanpa membuang masa. Ini dia tetamu istimewa kita, Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai selaku pakar ekonomi pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof bersama kami pagi ini. Rata-rata di setiap akhbar ini tumpuan utama kita, bajet 2023. Katanya Prof, banyak kejutan, banyak berita baik dan sudah tentu ada banyak intipati yang diberi fokus utama dalam kerajaan perpaduan ini. Menyentuh tentang kos sara hidup, menyentuh tentang PKS, subsidi bersasar, semuanya mahu perkabaran yang gembira. Benar-benarkah gembira, Prof? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya melihat bahawa belanjawan kali ini adalah belanjawan yang sangat mencabar bagi Menteri Keuangan. Kerana pada satu tahun ini, mana 3 belanjawan dibentangkan untuk tahun yang sama. Mana mulanya pada bulan Oktober lepas, kerajaan yang lepas membentangkan belanjawan yang lengkap. 372 bilion telah diperuntukkan berasaskan kepada 270 bilion pendapatan. Jadi ada defisit dan defisit di situ lebih kurang 6%. Kemudian kerajaan baru masuk, dia tak sempat nak luluskan belanjawan bulan Oktober. Jadi dibentangkan belanjawan sementara 105 bilion telah diluluskan. 55 bilion untuk gaji dan emolumen, 50 bilion lagi untuk bantuan dan subsidi. Bantuan dan subsidi itu sebenarnya mengesahkan beberapa cadangan yang dicadangkan di bajet yang dibentangkan sebelumnya. Jadi itu sudah sebenarnya memakan lebih daripada separuh belanjawannya. Kemudian cabarannya, kerajaan yang baru yang amat berhormat Datuk Seri Anwar kata dia akan berjimat cermat dan akan cuba mencapai belanjawan seimbang, berimbang pada tahun 2025. Dengan tahun ini mengurangkan defisit sebanyak 0.5%. Jadi sasaran kita 5.5%. Okey. Jadi kalau berasas pada itu, sebenarnya saya rasa tidak banyak ruang untuk Menteri Keuangan mengemukakan apa-apa yang rakyat hendakkan. Rakyat nak gaji naik, subsidi naik, bantuan naik, kos sara hidup rendah dan sebagainya. Ini semua mungkin sangat sukar dilakukan jika kerajaan untuk nak menepati semua perkara yang berkait ini. Adakah Prof rasa di macam kalau nak bajet pun ukur baju di badan sendiri, atau adakah kita mimpi siang bolong untuk mendapatkan bajet yang mesra rakyat? Ya. Jadi saya rasa kita perlu realistik dan jangan terlalu mengharap untuk bajet kali ini, kerana ini bajet separuh masa. Kerana tahun depan barulah mungkin kerajaan baru ini akan mengemukakan belanjawan penuh. Dan dalam belanjawan penuh itu dia akan mengumumkan apakah transformasi yang drastik yang boleh dilakukannya. Dan ini yang kita tunggu sebenarnya. Okey. Kalau disentuh tentang belanjawan 23 yang bakal dibentangkan ini, yang kabar yang akan membangunkan Malaysia Madani, Prof. Apakah mungkin kita akan melihat bahawa pastinya tumpuan itu terarah kepada golongan rakyat, setiap lapisan kabarnya. Bukan sahaja dalam golongan B40 tetapi juga M40. Kita melihat bahawa dalam keadaan ketidaktentuan ekonomi global ini, apatah lagi kita berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi, pastinya walaupun tidak banyak kabar gembira, bak kata Prof tadi, tapi sekurang-kurangnya ia mampu untuk membawa kepada kelangsungan hidup yang seterusnya, Prof. Okay, kita pasti akan melihat bahawa tema belanjawan akan menuju ke arah kesejahteraan rakyat. Bagaimana nak meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan ini dikaitkan dengan kesejahteraan dari segi bagaimana mereka mempunyai pendapatan yang cukup untuk menangani kos hidup, bagaimana bantuan kesihatan, bantuan pelajaran, bantuan aspek sosial lainnya. Dan ini akan menjadi isu, dan kita nak lihat mungkin kalau tidak diperuntukkan belanjawan yang besar pun ditunjukkan arah baru bahawa inilah masa depan
yang kita boleh harapkan dalam 5 tahun akan datang. Dan untuk berlandaskan kata foundation yang kuat. Betul. Untuk Malaysia bergerak maju ke depan ya. Ya. Jadi saya petik kata-kata daripada PM kita yang ke-10 yang beliau berkata bahawa bajet kali ini berbeza daripada tumpuan projek-projek bagi konglomerat besar. Jadi indirectly itu di tengah tumpu kepada rakyat ya. Betul. Tapi saya nak ukur baju di badan sendiri sekali lagi ya. Jadi untuk saya bajet kali ini sepatutnya lebih rendah kerana memandangkan pada tahun lepas kita peruntukkan 37 bilion untuk menangani COVID-19. So paling busuk pun 30 bilion lah kita tolak daripada belanjawan negara. Tapi hanya beza 400 juta jadi mengikut pembuntangan sebelum ini. Jadi adakah Prof rasa adakah bajet ini bakal mengurangkan defisit? Apakah langkah austerity yang harus diambil kerajaan dan apa efeknya kepada rakyat Malaysia? Okey, sebenarnya kerajaan menumpukan kepada bagaimana nak mengurangkan subsidi dan khususnya kita dah belanja 80 bilion tahun lepas untuk subsidi dan untuk petrol saja 35 bilion. Kalau kita boleh mengurangkan belanjawan subsidi petrol itu sebenarnya hanya kira-kira 10 atau 12 bilion saja yang diperlukan. Yang lain itu boleh menjadi penjimatan. Sebenarnya mengapa kita tidak dapat menurunkan belanjawan ialah kita terus-menerus meningkatkan subsidi. Dan subsidi ini merupakan satu yang baik untuk rakyat dalam jangka pendek. Dia macam gula-gula. Tapi dalam jangka pertengahan dan jangka panjang, dia merosakkan ekonomi dan akan memberi kesan jangka panjang kepada rakyat. Kurang berdaya saing mungkin? Betul, ya pasti. Tetapi kita tidak boleh juga mengatakan bahawa harus menolak terus subsidi itu, Prof. Betul. Pasti ada jalannya seperti apa yang kita dengar, ianya akan bersasar. Tetapi bagaimana pula pelaksanaannya mengikut Prof sendirilah. Kita tidak mahu ada berlakunya salah laku, ketirisan. Jadi bagaimana mungkin medium ataupun mekanisme terbaik jika subsidi bersasar ini menjadi salah satu intipati bajet? Ya. Sebenarnya kita memang sudah sedang mencari satu kaedah bagaimana nak melaksanakan subsidi bersasar. Kita misalnya untuk petrol, kita mula dengan JPJ, kita nak ambil kira sisi kereta, ambil kira pengguna. Kemudian kita nak cuba mengatasi bagaimana memberikan sasaran untuk hanya menambah pendapatan kepada kumpulan yang memerlukan sebagai subsidi. Tapi semuanya tidak dapat dilaksanakan kerana setiap sistem ada kelemahan. Jadi kalaulah kita boleh laksanakan apa juga sistem yang mudah. Contohnya, kalau di stesen petrol, stesen minyak itu ada 5 pam, kata 2 pam didedikasikan untuk motosikal dan kereta bersisi rendah. Harganya RM2.05. Yang lagi 3 atau 8 pam tu dia harganya RM2.40. Dan ini dikawal dengan pagar, dengan security, itu sudah cukup sebagai permulaan. Dan saya rasa kalau itu dilaksanakan, kita boleh jimat namanya 15 bilion mungkin. Hanya memerlukan kekuatan politik ya. Betul, ya. Keberanian. Keberanian. Pastinya. Okey, kita juga harus tumpukan perhatian kepada nadi ekonomi kita iaitu PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Jadi untuk pembentangan bajet sebelum ini, rata-rata komen yang atau maklum malasnya adalah tidak cukup untuk merancangkan PMKS. Pendapat Prof dan apakah Prof rasa harus dibentangkan dalam ekonomi? Pastinya. Dia pasti akan dibentangkan kerana sebenarnya Menteri Ekonomi sudah memberikan hints apa yang akan keluar. Dia kerajaan sedang merancang misalnya nak memulakan tanah 5,000 ekar. Yes, Bukan 5,000 ekar, 5,000. Betul, 5,000 ekar. Untuk melaksanakan projek pertanian mikro, melibatkan usahawan-usahawan kecil mikro, melibatkan 100,000 usahawan. Dan kalau ini dapat dilaksanakan dengan bantuan yang telah diubah, kita pasti boleh melihat dia menyelesaikan 2 masalah. Meningkatkan bekalan makanan, sekuriti makanan, dan meningkatkan pendapatan kumpulan peniaga mikro. Ini satu usaha yang sangat bernas kalau dapat dilaksanakan. Tapi tak tahu berapa lama baru kita boleh nampak kesan. Mungkin
mungkin 1 tahun kerana dia merupakan projek jangka panjang juga. Sebab kita melihat ini adalah salah satu cara mungkin untuk memulihkan kembali ekonomi domestik. Betul. Dengan memberi tumpuan terhadap PKS ini sendiri yang dilihat cukup berdaya saing. Betul. Sebelum pandemik. Kita mahu ianya lebih berkembang dalam tempoh waktu 5 tahun akan datang. Sektor pelancongan adalah satu yang penting kerana banyak perniagaan mikro yang terlibat dalam bidang ini, dan ini perlu ditingkatkan kerana kita akan mengharapkan ramai pelancong daripada China akan masuk dan pelancong luar negeri. InsyaAllah. Semoga mereka kembali ke perairan dan juga ke Malaysia, Madani. Sedikit harapan Prof sebelum berakhirnya perbincangan ini. Saya nak mengharapkan bahawa dalam belanjawan ini Menteri Kewangan akan mengumumkan satu hala tuju baru dalam ekonomi. Misalnya kita nak melihat bahawa social protection itu sebagai satu institusi baru ditubuhkan. Kita nak melihat bagaimana peningkatan pendapatan rakyat. Ada 10 juta kumpulan pekerja yang duduk di bawah kumpulan tidak berkemahiran yang perlu ditingkatkan untuk keluar daripada jerat kelas menengah itu. Itu yang perlu dilakukan. Hala tuju baharu dalam ekonomi. Itu harapan Prof sendiri. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih, dan itulah dia kata sedikit sebanyak daripada Profesor Emeritus Dr. Barjaya Bardai yang agak bernas tapi kata nampak senyuman sikit di muka Profesor kita, maknanya adalah sikit berita baik. InsyaAllah. Harapannya. Itu harapannya lah. Gambaran kita nantikan terhadap haluan ekonomi bagi kerajaan perpaduan ini. InsyaAllah.